Saya nak ajak tuan-tuan dan puan melihat perkara-perkara yang hari ini Allah sedang tunjuk kepada kita dan kita pakat-pakat bermuhasabah. Pertama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis antalidal amata rabbataha. Tuan-tuan, antara benda yang Allah nak tunjuk, suatu ketika dulu antalidal amata rabbataha, akan lahir satu kumpulan, ibu melahirkan ibu melahirkan anak. Tetapi ibu ni akhirnya menjadi apa? Menjadi tuan, menjadi hamba kepada anak tu tadi. Bila kita bermuhasabah balik, kita fikir balik, kita pergi ziarah, tengok sana tengok sini, benar Allah dah tunjuk. Kita lahirkan anak, anak kita ni membesar. Bila anak membesar, zaman kewangan tidak mengizinkan, semua pakat bekerja kuat. Ibu yang dulunya menjaga anak 11, 12, 13 orang, hari ini dia bukan lagi menjaga anak, tetapi dia menjaga cucu dan cicitnya. Kadang-kadang kita fikir balik, Ustaz, kan Nabi SAW ada sebut antalidal amata rabbataha, seorang hamba melahirkan, seorang perempuan melahirkan anak, anak itu akhirnya menjadi tuan kepada yang melahirkan. Tuan-tuan, hari ini nampak lebih teruk lagi, tuan-tuan Muhammad. Kita pergi hantar bantuan makanan dekat KL, kita selalu pergi hantar makanan untuk gelandangan, tuan-tuan. Di sini kita belajar. Saya banyak belajar, tuan-tuan. Ustaz Abid Liu pergi ke gelandangan, banyak dia belajar. Saya banyak belajar, pergi hantar makanan. Bila hantar makanan pukul 2 pagi, tuan-tuan, makan nasi dengan begitu lahapnya. Sebab apa? Sebab tak jumpa makanan. Tuan-tuan, bila tanya, pakcik dah lama ke duduk kat sini? Mana rumah pakcik? Mana anak-anak pakcik? Tuan-tuan, ada dalam kalangan mereka cakap orang putih, tuan-tuan. Cakap orang putih. Saya kata, orang tua ni tak boleh cakap Melayu ke? Tapi tengok, hidung kepek. Nampak Melayu ni, rupa-rupanya, tuan-tuan perempuan, dia ni Melayu. Dia ni pegawai bank. Orang besar bank, tuan-tuan perempuan. Terkejut saya, tuan-tuan. Bank tu sama sebut nama bank, tapi bank terkenal dekat Malaysia. Pegawai bank. Asal mana, tuan-tuan? Negeri Sembilan. Bukan PD lah. Tuan-tuan, bukan nak bagi tahu saya kata macam mana pakcik boleh ada kat sini. Apa jawab dia? Pakcik silap. Dulu masa pakcik susah, masa pakcik senang, pakcik ada duit, pakcik fikir hanya nak kejar dunia. Pakcik beli rumah, pakcik beli tanah, tapi pakcik lupa untuk jaga amanah Allah Ta'ala, iaitu anak-anak pakcik. Pakcik tak pernah hantar anak pakcik belajar agama. Pakcik nak dia jadi orang hebat, dia belajar tinggi-tinggi. Tapi Alhamdulillah mereka sudah membesar. Tapi bila besar, nama rumah pakcik turun selepas arwah isteri meninggal, harta dibedak-bedakkan, nama rumah yang pakcik duduk, pakcik bagi pada anak pakcik. Tapi pada hari ini, anak halau pakcik keluar daripada rumah. 1 sen pun pakcik tak ada. Tuan-tuan, ada benda yang Allah nak ajar kepada dia. Dia pegang tangan saya, Ustaz, jagalah anak Ustaz. Jagalah anak-anak bangsa kita. Jangan jadi macam anak saya. Anak saya tak cari pun saya kat sini. Tuan-tuan, dia ada nombor anak tapi tak mau telefon. Dia kata tak apalah. Sebab dia telefon pun anak takkan angkat. Kalau dia bagi tahu tolong, dia takkan datang tolong. Tuan-tuan, ada kalanya Allah nak ajar. Saya tanya pakcik, tak apalah pakcik, suatu hari saya doa dia akan datang balik pada pakcik. Tuan-tuan tahu tak apa dia jawab? Ustaz, pakcik yakin dia takkan datang. Sebab arwah ibu pakcik mati disebabkan sakit dan pakcik tak sempat jumpa ibu pakcik yang pakcik pernah derhaka pada ibu. Allah. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan. Macam mana kau buat pada mak bapak kamu, akhirnya dia akan jadi pada kamu suatu hari nanti. Nauzubillah. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, jaga mak bapak. Kita ni ada mak bapak, tengoklah mak bapak, tanyalah khabar mereka. Telefon mereka. Kalau isteri, suami kita boleh telefon tiap-tiap hari, telefonlah mak bapak kita. Tanya khabar dia. Saya dah kehilangan ayah pada tahun 2010. Hari ini umur
Dah 10 tahun ayah saya meninggalkan saya. Tuan-tuan, selalu saya teringat, kalaulah ayah aku ada, pasti dia bangga dengan apa yang aku dapat. Apa yang anak-anak dia dapat, 11 orang. Semuanya masuk universiti. Semuanya jaga mak bergilir-gilir. Beli rumah untuk mak. Kalau ayah ada, mesti dia gembira. Tuan-tuan, kadang-kadang kita teringin nak cakap dengan ayah, tapi tak dapat. Kami hanya mampu lihat dalam mana? Kat mimpi. Bila mimpi, dapat jumpa ayah, pakat letak dalam WhatsApp group. Alhamdulillah, jumpa papa. Tapi tak cakap apa-apa. Tuan-tuan, masa mak bapak ada, tanyalah khabar mereka. Sebab ini tanda akhir zaman. Tuan-tuan pergi rumah orang-orang tua. Berapa ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada anak-anak tetapi tidak diziarahi oleh anak-anak mereka. Yang saya tak boleh terima, tuan-tuan, saya menangis. Ada seorang pakcik tu ditinggalkan oleh anak dekat mana? Dekat stesen minyak. Ayah nak buang air, dia bawa ayah pergi bilik air, dia naik kereta, dia balik macam tu, tuan-tuan. Orang stesen minyak telefon cari tak jumpa. Tanya ayah nombor telefon anak tak ada. Lah kali bawa ke rumah orang tua-tua dekat Kajang. Saya pergi ceramah dekat orang tua-tua Kajang, menangis pakcik-pakcik ni. Saya kata tak apalah pakcik, doakan yang baik-baik. Maknanya Allah Ta'ala nak uji pakcik-pakcik. Menangis pakcik tu. Dia kata saya ditinggalkan dekat Petronas, Ustaz. Hinanya saya, tuan-tuan. Tapi bila kita kaji balik, dia kata, Ustaz, tapi saya redha. Dulu saya pernah buat pada ayah saya. Begitulah jadi balik kepada dia. Tuan-tuan membuat. Ini yang disebut oleh para ulama. Tanda-tanda akhir zaman, manusia lupa siapa mak bapak dia. Bahkan lebih teruk lagi, dia sudah ada pangkat besar, malu nak ngaku itu bapak dia, datang dengan pakaian yang lusuh. Na'udzubillah min zalik. Nak ambil gambar, malu tuan-tuan. Tak apalah, tak payah selfie, tak apa. Sebab apa? Bapak aku huduh orangnya. Aku berpangkat tinggi. Bang, siapa kita? Ini akhir zaman. Oleh sebab itu tuan-tuan kena beringat. Didiklah anak-anak ni. Biar dia orang ni biasa-biasa datang masjid. Bila dia datang masjid, mak bapak ni sekurang-kurangnya ada rahmat. Rahmat apa? Anak-anak akan belajar bagaimana kita ini nak menghormati ibu bapa. Tuan-tuan perempuan, itu yang pertama.